Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada yang dah masuk kelas. Terima kasih. Cikgu doakan semua sihat walafiat dan dijauhi daripada apa-apa musibah lah. Jadi esok kamu dah vaksin kan, esok pun kelas kita tak adalah, cancel lah sebab kamu vaksin kan. Jadi tak apa, cikgu akan buat lagi lah video-video untuk kamu rujukan kamu lah. Okey, jadi nota-nota sebelum ni, nota boleh kamu siapkan, ringkaskan sahaja nota 1 hingga bab 4. Untuk kamu juga, ringkaskan pun tak apa, fakta-fakta sahaja. Lepas tu latihan-latihan selama ni kamu boleh tengok dalam tally, boleh scroll balik daripada atas sampai bawah. Apa latihan-latihan cikgu bagi, buat, siapkan. Itu untuk kamu juga. Jadi kita akan bersua lah nanti ya. Tu akan bersua pada 8 hari bulan. Kan, 8 hari bulan Oktober, November. Iaitu selepas cuti raya di Bali lah. Jadi kita bersua kumpulan 1. Okey. Jadi cikgu harap kamu semangatlah ya untuk masuk sekolah. Buka-buka sekolah je kamu dah nak exam dah. Jadi manfaatkanlah ya latihan-latihan dalam PDPR ni supaya kamu dapat ilmu lah untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun nanti. Okey, kita sambung. Soalan 16 ya. Cikgu habiskan hari ni lah 1 hingga ni ya, 16 hingga 40. Jadi soalan pertama adalah apakah keadaan ekonomi yang baik untuk seorang usahawan memulakan perniagaan? Okey, apakah agak-agak? Bila agak masa sesuai untuk seorang usahawan ni dia perniagaan? Bila masa dia? Jadi jawapan dia adalah dia mestilah bila kamu nak memulakan perniagaan, kamu mesti tahulah tahap guna tenaga ya. Pekerja-pekerja kamu tu dah ready lah untuk bekerja dan ataupun dah ramai stok untuk sumber manusia kamu ya. Jadi itulah masa yang sesuai lah untuk kamu memulakan perniagaan. Jadi jawapan ni untuk 16 adalah B, bola Okey, nombor 17. Antara yang berikut, yang manakah merupakan faktor tempatan ataupun local faktor yang mempengaruhi sesebuah perniagaan? Okey, apa agak-agak yang terlibat dalam faktor tempatan ni? Okey, ni soalan kebat Okey, jadi yang pertama 17 Okey, yang pertama lokasi. Lokasi ni agak penting ke untuk sebuah perniagaan? Penting ke agak lokasi ni? Siapa boleh bagi pendapat sikit? Lokasi tempat kamu berniaga tu penting penting. Semestinya kamu punya lokasi tu mesti berhampiran dengan pembekal, mudah dikunjungi oleh pelanggan, kan? Tempat pun nampak ke senang diakses, mudah parking ke, pembekal pun dekat kan. Okey, itulah. Jadi lokasi ni betul lah untuk faktor tempatan lokasi betul. Sumber bahan mentah. Sumber bahan mentah ni berkait rapat dengan pembekal lah. Biasanya kamu bila berniaga ni kamu mesti memerlukan bahan mentah kan. Contohnya kalau kamu berniaga makanan, kamu kena bahan mentah, tepung ke kan, mi ke apa ke. Jadi kalau lokasi kamu tu ada sumber bahan mentah, agak sukarlah. Agak boleh tapi lambat dihantar kan. Mungkin stok akan habis ke. Jadi sumber bahan mentah ni pun penting lah. Pentingnya sebab dia nak faktor tempatan. Faktor tempatan. Ingat ni, dia ambil keyword dia ni. Okey, jadi yang ketiga ni, pusat pentadbiran kerajaan. Tak semestinya kan ni besar je, umum. Dia umum ni. Dia besar kerajaan ni Malaysia kan. Jadi kamu nak tempatan sahaja. Jadi tak tepat. Yang kedua, pusat penyelidikan dan pembangunan. Ni pun sama jugalah, ni untuk besar untuk Malaysia kan. Jadi jawapan dia adalah 1 dan 2. Jawapan dia adalah A, ayam. Okey, nombor 17, jawapan dia ayam. Okey, tengok nombor 18. Soalan seterusnya. 18.
Okay, maklumat berikut berkaitan dengan statistik penduduk Malaysia. Tengok ni statistik dia. Pada tahun 2000, penduduk Malaysia 22 juta lebih je. Pada tahun 2010, penduduk Malaysia 27 juta. Naik 5 juta. Pada tahun ni, 32 juta tahun ni, 2021 ni. Jadi, penduduk Malaysia ni semakin bertambah lah daripada tahun ke tahun ni. Bertambah. Okey, jadi apakah kesan? Apakah kesan ni? Ada nak kesan trend tersebut. Jadi penduduk ni bertambah kan, apa kesan dia? Kan? Apa kesan dia agak? Jadi kamu rasa apa jawapan dia? Yang sesuai 18 ni. Kalau A, pesaing. Okey, A pesaing dia tak tepat. Kalau pesaing ni dia lebih kepada pesaing perniagaan kita. Contohnya ada pertumbuhan ramai peniaga ke kan. Tu pesaing. Kalau D. D ya, dadu ya. Okey. Okey, dadu. Okey, tepat dadu ni ya. Sebab bila kamu bila kita penduduk bertambah, kamu punya potensi untuk barangan ataupun perkhidmatan kamu dibeli kan, lebih luas lah. Kan? Lebih luas lah, jadi pasaran kamu lebih luas sebab penduduk semakin ramai. Kan? Terutamanya di kawasan-kawasan bandar lah. Tengok di kawasan Pasir Gudang je lah. Siapa yang tinggal di Pasir Gudang memang tinggal daripada kecil Pasir Gudang ni, kamu nampak perbezaan dia. Kan? Masa tahun 2010, tak banyak lagi perumahan-perumahan kan. Kilang-kilang pun tak banyak. Sekarang ni tengok macam mana pertumbuhan kan. Kilang-kilang pun bertambah, penduduk, perumahan pun banyak dibina. Jadi itu adalah pertambahan penduduk. Jadi kesan dia adalah pasaran kamu lebih luas lah. Kan, lebih luas. Jadi jawapannya adalah dadu. Okey, kita pergi pada soalan 19 ya. Soalan 18 dah selesai. Soalan 19. Okey. Antara yang berikut, yang manakah trend alam sekitar? Trend alam sekitar. Ni bab 2 bab 2, trend alam sekitar ni. Yang mana yang berkaitan dengan alam sekitar kan? Agak-agak yang mana? 1 hingga 4 tu yang mana berkaitan dengan alam sekitar? Peningkatan tenaga kerja wanita. Bukan kan? Ini bukan. Kan? Kewujudan teknologi baru. Bukan juga. Ini bukan alam sekitar juga. Jadi ini kemudahan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, ni betul lah. Kan? Ini berkaitan dengan alam sekitar ni. Yang ni pun sama. Yang D ni pun sama. Yang nombor 4 ni pun sama ya. Kewujudan industri kita semula pun dia berkaitan dengan alam sekitar. Jadi jawapan dia adalah dadu. Dadu ya. Jawapan adalah dadu. Okey, nombor 20. Okey, boleh dapat kan? Boleh tak? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okey, pilih pasangan yang benar. Ini kena ingat lah ya. Ini di bab 2 je ni. Kamu ada yang tu, yang kerajaan pusat tu kan, yang undang-undang tu. Dia ada bagi kat situ lah. Ada contoh-contoh akta-akta kat situ. Jadi kamu kena ingat lah akta-akta tu. Okey, di antara empat A, B, C dan D ni mana akta yang betul? Berserta dengan tahun ni semua. Mana akta yang betul ya? Jadi kena ingat lah, ini fakta kena ingat. Jadi kita tunggu jawapan je lah. Okay, jawapan dia adalah C ni ya. Jawapan dia adalah C ni. Kawalan harga 19 Akta Kawalan Harga 1946. Tujuan dia adalah untuk mengawal harga lah. Untuk mengawal harga beras. Contoh itulah untuk 1946 ni. Sebab harga beras ni tak terkawal. Jadi dia dah buat satu akta lah untuk buat kawalan harga ya. Jadi dia untuk kawal harga beras masa tu lah.
Sekarang ni dah banyak dah kan, harga-harga yang banyak yang dah dikawal. Pada tahun 1990 tu dia fokus kepada dia nak kawal harga beras. Jadi wujudnya Akta Kawalan Harga 1946 ni. Jawapan yang ke-20, soalan nombor 20 adalah C, cicak. Okey. Soalan 21. Apakah jangka masa yang diperlukan untuk mencapai VC? Jangka masa, key point dia jangka masa. Lepas tu VC. VC perniagaan ni bab 3, tingkatan 4 lah. Jadi bila kamu pandang ataupun tengok perkataan VC je, VC ni adalah satu perancangan strategik jangka panjang. Jangka panjang. Kalau objektif ni mungkin jangka pendek. Kalau VC ni jangka panjang. Dia 5 tahun ke atas lah biasanya. Kalau sebuah perniagaan tu dia buat VC dia, biasanya dia target 5 tahun ke atas lah untuk mencapai VC tersebut lah. Jadi apa mana jawapan dia? Mestilah C jawapan dia kan? Dia C jawapan dia. Kalau VC mesti jangka panjang. Ya. Jangka panjang ni berapa tahun? 5 hingga ke atas lah. Ya, jangka panjang. Okey, jadi jawapannya adalah C. Jangka masa panjang. Kalau VC tengok VC dia punya soalan dia. Okey, sebab tu kamu kena, kalau kamu jawab soalan kita satu ni, kamu kena highlight kan. Highlight kan apa kehendak soalan tu. Jangan kamu ambil mudah lah. Takut nanti kamu tersalah pilih jawapan ya. Okey. Soalan 22. Apakah maksud objektif fungsian? Objektif fungsian. Okey, kita ada flow dia. Mula-mula kamu buat VC kan. Okey, buat VC. Lepas tu kamu buat misi. Lepas tu misi kamu buat objektif. Jadi flow ni, objektif ni adalah yang paling kecil lah. Kalau VC ni dia besar. Dia menyeluruh ataupun holistik. Holistik ni dia keseluruhan lah. Untuk semua organisasi. Kalau misi pula mungkin dia untuk satu bahagian fungsian sahaja. Kan? Kalau objektif pula dia lebih detail. Lagi pekerja lebih nampak lah apa yang dia nak untuk objektif ni lah. Kalau VC ni dia besar menyeluruh. Jadi pekerja biasanya dia akan tengok apa objektif. Jadi dia akan buat lah objektif tu Jadi apa maksud objektif fungsian ni? Okey, jadi tengok jawapan dia. A, B, C dan D. Okey. Mana jawapan dia? Dia makin mengecil ingat makin mengecil kan. Kalau VC ni besar, VC ni mungkin yang C ni jawapan dia. Okey, yang C ni adalah VC Okey, C ni adalah VC. Yang A ni setiap unit dalam organisasi ni dia lebih pada dalam organisasi tu ada unit kan, ada fungsian-fungsian. Jadi dia mungkin misi. Ni VC. Jadi dalam setiap fungsian tu pula ada unit-unit pula. Ada unit-unit kan. Ni bukan. Yang misi ni B ni. Tidak okey. Yang misi ni B ni. B ni misi. Okey. Jadi dalam setiap fungsian tu ataupun jabatan tu dia ada unit pula. Kan contohnya macam unit fungsian kewangan. Ada dalam tu ada pula unit gaji ke kan. Unit bahan mentah ke, ada unit kecil-kecil pula lah. Jadi objektif ni adalah untuk unit-unit tu lah. Kan untuk unit-unit tu. Yang ni pula stesen ni dia biasa dekat fungsian pengeluaran fungsian pengeluaran. Sekejap Okey. Jadi ni lebih detail sebenarnya. Yang 2 ni lebih detail. Lebih detail sekejap. Untuk soalan untuk A ni dia lebih detail. Objektif yang detail lah. Setiap unit Jadi yang ni pun dia hampir sama dengan A ni. Dia detail Jadi untuk objektif ni dia
Okey, jawapan dia adalah B ya. Itu juga ada kesalahan sikit tadi. Jadi jawapan tepat dia adalah B lah, sebab setiap jabatan tu ataupun fungsian tu dia buat dia punya objektif. Jadi objektif tu perlu diikutlah oleh staf-staf yang berada dalam unit, dalam jabatan tu, dalam fungsian tu lah. Jadi jawapan dia adalah B lah. Okey, jawapan dia adalah B, objektif bola. Dia menurun daripada visi yang paling besar, lepas tu misi ni dia olahkan sedikit. Lepas tu objektif ni lebih kecil lah, lebih mudah dipahami oleh pekerja. Okay, jadi nombor 2 ni jawapan dia adalah B, bola. Okey, nombor 23 soalan nombor 23. Okey, masih bersama cikgu? Okey tak? Alif? Ya, cikgu. Okey, Alif ni perempuan ke lelaki? Lelaki ni, suara perempuan. Okey. Nombor 23. Apakah objektif perniagaan sektor swasta? Apa objektif dia? Dia dah bagi clue objektif perniagaan. Lepas tu sektor swasta pula. Swasta Apa objektif utama dia? Benarnya apa objektif dia? Kalau sektor swasta ni lah. Okey, biasanya kalau sektor swasta ni dia punya motif dia adalah keuntungan lah. Kan, keuntungan. Sebab swasta kalau kerajaan ni mungkin dia ada OBBU. Kan, kerajaan ni lebih kepada dia nak menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat kan. Kalau sektor awam ni, sektor kerajaan lah. Kalau swasta ni biasanya dia buka bisnes untuk untung lah. Untuk OBU. Biasanya dia OBU ni. Jawapan yang tepat kat sini adalah dia OBU jadi dia akan meningkatkan jualan lah. Dia akan meningkatkan jualan. Bila jualan meningkat, keuntungan pun akan meningkat. Jadi itu adalah fokus utama lah, objektif utama untuk sektor swasta. Sektor swasta ni sektor yang dibina sendirilah, bukan di bawah kerajaan ni. Kalau kerajaan ni dipanggil sektor awam. Sektor awam. Jadi kalau sektor swasta je kamu dah fikir dah, ini adalah OBU. OBU adalah objektif dia adalah untuk untung. Keuntungan jadi bila nak untung, dia mesti meningkatkan jualan dia lah. Dia fikirlah macam mana nak meningkatkan jualan dia. Okay, jadi ni jawapan yang paling tepat lah. Kalau jawapan yang kat sini pun betul juga. Dan menetapkan harga produk yang kompetitif. Betul juga, tapi dia lebih kecil daripada kat sini. Yang umum dia adalah dia perlu meningkatkan jualan lah. Ini jawapan yang paling betul lah. Paling tepat. Yang lain ni tepat tapi dia lebih kecil. Dia menghasilkan produk kualiti baik tu betul juga. Kan? Mengawal kos pengeluaran dengan berkesan betul juga. Tapi jawapan yang paling tepat. Sebab tu soalan kertas satu tu susah. Sebab kamu kena pilih jawapan yang paling tepat. Jadi yang paling tepat kat sini lah. Sebab yang ni dia berkaitan dengan keuntungan. Dia berkaitan dengan keuntungan Jadi motif utama dia adalah memaksimumkan keuntungan. Kalau OBU ni kan. Okey. Jadi jawapannya adalah D, dadu Okay, nanti kamu tengok balik YouTube lah. Jadi aku akan buat record dalam YouTube. Okey, soalan 24. Soalan nombor 24. Okey, masih lagi di bab 3 Okey, smart. Okey, smart Okey, ni smart. Jadi tahu yang berikut yang mana ciri-ciri smart? Yang mana smart ni? Kita ada 5 smart SMART lah. S tu spesifik, M tu boleh diukur, A tu boleh apa? Boleh diukur, tengok balik buku teks. Boleh dicapai. Yang boleh diukur, betul yang A tu boleh dicapai. Yang R tu adalah munasabah. Yang T tu adalah jangka masa. Jadi mana satu yang ciri smart ni?
A kan? Boleh dicapai. Okey, betul. A betul. Boleh dicapai. Boleh dilaksana. Salah kan? Boleh diterima pun salah. Jadi boleh diukur lah. Boleh diukur. Jadi jawapannya adalah 1 dan 4. Bola. Bola ya. Okey, 1 dan 4 bola. Soalan mudah ni. Jangan salah lah kalau ada soalan yang keluar. Soalan mudah. Fakta je ni. Jadi kena ingat fakta lah ya. Kalau kamu ingat fakta, kamu seronok jawab. Okey. Butiran manakah diklasifikasikan sebagai kos tetap? Kos tetap ya. Kos tetap ni maksudnya adalah kos yang kamu terpaksa bayar tetaplah setiap bulan walaupun tidak bergantung kepada tingkat pengeluaran lah. Kamu tak keluar apa-apa pengeluaran pun kena bayar kos yang sama. Kamu keluarkan banyak pengeluaran pun tetap kos sama. Kan? Jadi apa contoh dia ni? Butiran mana yang diklasifikasikan sebagai kos tetap? Macam mana agak-agak? Mana yang kos tetap ni tetap kena bayar? Belanja alat-alat kecil, bayaran royalti. Upah pekerja produktif, upah penyelenggaraan kilang. Okey, tengok ya. Kalau yang A ni tak pasti lagi. Kita tengok pula yang B ya. Yang B ni bayaran royalti kilang ni dia berubah ya mengikut keadaan. Ini adalah kos berubah. Okey, ini upah pekerja produktif. Maksudnya kamu buat upah tambahan lah. Ataupun bonus ke apa benda kan. Allowance ke apa ke. Ini adalah kos berubah ni. Ada berubah yang mengikut tahap kerja tu lah. Upah penyelenggaraan kilang pun sama. Dia berubah ni. Ikut kamu punya tahap kerosakan kilang tu lah. Kalau ada kerosakan, kamu panggil kan untuk penyelenggaraan. Jadi dia tak sama. Jadi yang ni jawapan ni paling betul lah ya. Yang lain ni dah kos berubah. Jadi jawapannya adalah belanja alat-alat kecil. Ya tetap lah ya. Kos tetap. Okey. Jadi 25 ni adalah kos tetap A jawapannya. Ayam. Okey, 26. Antara berikut yang manakah mempengaruhi titik pulang modal? Okey, ini TPM. Kamu dah belajar di bab bab 3 ya. Titik pulang modal. Okey, titik pulang modal. Apa yang boleh mempengaruhi? Okey, sebelum tu kamu kena tahulah apa formula titik pulang modal ni. Formula ni apa? Formula ni adalah titik pulang modal sama dengan kos tetap bahagi dengan harga jualan tolak dengan kos berubah seunit. Ya. Kos tetap bahagi dengan harga jualan tolak dengan kos berubah seunit. Okey, yang mana agak-agak dia beri kesan kepada titik pulang modal ni? Kamu kena ingat formula lah ya. Formula lah yang pertama kos tetap tadi lah kan. Kos tetap dia ada dalam formula kan. Jadi dia terlibat lah. Kalau perubahan dalam kos tetap dia akan memberi efek kepada titik pulang modal. Okey, betul jawapan dia. Ini pun sama lah. Perubahan dalam kos berubah seunit. Sebab ada formula kan. Kos berubah seunit ni ada formula. Jadi kalau dia berubah dia ada kesan lah terhadap TPM, titik pulang modal ya. Yang lain ni tidak berkaitan sebab dia tak ada terlibat dalam formula untuk pengiraan titik pulang modal. Jadi jawapannya adalah A, 1 dan 2. Ayam. Okey, ayam jawapan dia. Ingat tadi formula dia, titik pulang modal sama dengan kos tetap bahagi harga jualan tolak dengan kos berubah seunit. Tu formula dia untuk TPM ya. Okey, soalan 27. Okey. Apakah kepentingan objektif kepada perniagaan? Apa kepentingan objektif? Jadi ni bab 3 kan? VMO, visi, misi, objektif, bab 3. Masih lagi bab 3 jadi apakah kepentingan objektif? Okey, kalau kamu exam, kamu soalan kertas 1 ada 40 soalan. Okey, biasanya soalan
Ikut bab lah. Soalan 1 hingga 10, bab 1. Soalan 2, 11 hingga 20, bab 2. Soalan 21 hingga 30, bab 3. Macam itulah ya. Dan seterusnya lah. Soalan 31 hingga 40, bab 4. Dia dah imbang lah maksudnya. Ada 4 bab, setiap bab 10 soalan. Ya. Okey, jadi ini masih lagi di bab 3. Apakah objektif kepada perniagaan? Apa agak? Sebab apa objektif penting untuk sebuah perniagaan? Jadi dia menggabungkan usaha pekerja untuk mencapai sasaran perniagaan. Okay, mungkin betul. Mungkin betul ya, sebab dia pekerja tu dia tengok objektif kan sebelum dia buat pekerja tu. Okay, mencipta nilai kepada pihak berkepentingan. Itu tepat ni, kurang tepat. Mengenal pasti sasaran yang ingin dicapai oleh perniagaan. Okay, betul. Mencerminkan budaya korporat, ni salah lah. Jadi jawapan yang paling tepat, jawapan dia di antara A dan C. Antara A dan C. Jadi jawapan yang paling tepat adalah inilah. Sebab dia dapat mengenal pasti sasaran. Dia ada perkataan sasaran kat sini. Sasaran ni yang diolah daripada BC lah maksudnya ya. Jadi dia dah mengenal pasti buat objektif. Jadi jawapannya adalah C, cicak. Cicak ya. Ada dua pilihan yang hampir tepat tu. A dan C ya. Jadi tapi jawapannya adalah C. Okey, soalan nombor 28. Okey. Pernyataan manakah yang merupakan kesan kepada perniagaan sekiranya gagal mencapai matlamat dan objektif? Okey, ini adalah persoalan untuk gagal mencapai matlamat. Apa kesan dia? Kita ada beberapa kesan tu dalam buku teks. Kamu kena ingat lah. Ya. Ada kesan. Banyaklah ya. Imej perniagaan terjejas dah. Jualan merosot kan, tak mampu membayar kos. Gagal dalam persaingan. Kan, betul tak? Jadi kita tengok balik apa dia kesan jika gagal mencapai matlamat dan objektif ni. Jadi apa dia yang sesuai kat sini? Kita perlu jawab. Imej perniagaan ni. Gaji pekerja ditangguhkan. Okey, di sini banyak jawapan yang bertepat ya. Kat sini betul juga sebab dia tidak mampu bayar kos kan. Tidak mampu membayar kos. Betul ke gaji ni pekerja ni kos untuk perniagaan. Nilai saham syarikat menurun. Jadi maksudnya bila kamu gagal mencapai matlamat, imej perniagaan kamu tu terjejas. Jadi mungkin pelabur-pelabur saham tu dia tak nak melabur dalam perniagaan kamu lah. Betul. Syarikat mungkin mengalami kebankrapan. Okey, ni terlampau teruk sangat lah. Kalau gagal betul lah. Ni kalau gagal sedikit ni mungkin dia sampai tahap bankrupt lah. Sukar untuk memperoleh pinjaman. Ini betul juga. Sebab bila imej kamu tu terjejas, kamu punya keuntungan rendah kan ataupun ni. Jadi mungkin pihak pembiaya ni dia tidak tak berminat untuk memberikan kamu pinjaman ataupun pembiayaan ya. Jadi kat sini semut tepat ya. A betul, B betul, D betul. Kalau yang C ni mungkin kurang tepat lah. Jadi kat sini yang ni kos. Kan kos tadi. Yang ni nilai saham syarikat menurun ni betul juga. Imej tadi kan. Pelabur dia lari. Yang D ni pun sukar untuk boleh pinjam betul juga imej. Jadi jawapan dia cikgu rasa 3 jawapan yang boleh terima lah. Ya. Kalau jawapan dalam skema jadi duduk skema je ya. 28. 28 okey. Jawapan dia B kalau skema Jadi kalau cikgu terima. Kalau cikgu lah, cikgu terima soal jawapan A pun betul, jawapan D pun betul.
Tapi kita ikut skema lah. Skema kata jawapan dia adalah B, bola. Ni mungkin yang paling tepat lah ni. Yang paling tepat saham. Okey, jadi jawapan 28 adalah B, bola. Okey. Apakah unsur dalam faktor ekonomi? Ni faktor luaran faktor luaran, faktor ekonomi. Apakah unsur dalam tu yang melibatkan faktor ekonomi ni? Apakah unsur? Soalan susah sikit ni. Dalam ekonomi ni kerajaan biasanya diguna dasar-dasar dasar-dasar lah, dasar fiskal lah dia kena ni. Dasar fiskal. Okay, jawapannya adalah dadu. Ekonominya, bila keadaan ekonomi ni kerajaan dia kawal ekonomi ni dengan dasar-dasar dia lah. Dasar kewangan, dasar fiskal. Contohlah dasar fiskal lah. Okey, dasar fiskal ya. Okey, nombor 30. Antara yang berikut, yang manakah persoalan untuk menilai misi? Yang mana untuk menilai misi ni? Misi, macam mana kamu nak nilai misi ni? Soalan yang kamu perlu buatlah untuk mencipta misi ya. Okey, pertama kamu kena tengoklah pada produk yang kamu hasilkan, produk apa yang kamu hasilkan. Okey, betul. Lepas tu kamu tengok pada pengguna lah. Pengguna ya. Pengguna. Jadi jaga masa tu, jaga masa ni adalah apa? Adalah objektif. Kan? Ciri-ciri smart tu kan? Objektif. Jaga masa. Lokasi pula, tadi dah bukan ni, dia tempatan tadi. Jadi kamu kena tengok pada produk dan pengguna lah. Misi perniagaan ya. Jadi jawapannya adalah 1 dan 2. 1 dan 2 ya, ayam. Okey, soalan 31. Soalan 31 ya. Soalan 30, 31. Okay, soalan 31. Apakah bahagian fungsian utama sesebuah organisasi? Kita ada 11 jenis fungsian. Boleh ingatlah. Di antara kat sini, yang mana satu fungsian? Siapa ingat? Mana senang-senang ni tolong jawab sikit. Siapa ingat? A sampai D tu mana satu fungsian yang ada belajar dalam silibus tingkatan 4? Kita dah masuk dalam bab tingkatan 4 ya. Bab 4. Siapa boleh jawab? Pengagihan kan? Okey, betul ya. Pengagihan lah yang ada dalam kamu punya belajar tu ya. Yang lain tu tak ada kan? Okey, jadi jawapannya adalah D. Kita dah masuk soalan bab 4 ya. Soalan 31 kan? 31 sampai 40 soalan bab 4. Okey, fungsian ni seronok sikit sebenarnya. Kan? Kalau yang susah sikit, bab 3 susah sikit. Jadi kamu kena fokus sikit lah bab 3 ni. Kalau bab fungsian ni mungkin kamu seronok sikit lah. Ya. Antara yang berikut, yang manakah bahagian fungsian utama dalam sebuah organisasi? Yang ni ulang balik tadi lah. Mana jawapan dia? Tengok. Ada 4 ni, mana fungsian mana yang kamu belajar? Mana satu? Jangan ada tak? Tak ada kan? Pengurusan semua manusia ada? Ada. Ada, okey. Maksud ada, betul. Pentadbiran ada? Ada tak pentadbiran? Ada. Okey, ada. Okey, kalau D tak ada lah. Jawapannya 2 dan 3. Jawapannya adalah C, cicak. Soalan senang je ni. Cicak ya.
Okey, pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan 33. Soalan bab 4 lagi lah, ketiga ya. Soalan bab 4 lagi. Okey, pernyataan manakah merupakan fungsi pemasaran? Manakah yang menceritakan tentang bahagian fungsian pemasaran? Cuba tengok buku teks, tengok bahagian pemasaran. Tengok apa jawapan dia. Sekali sikit buka buku teks bab 4. Cari bahagian fungsian pemasaran. Okey, pilih jawapan. A ke, B ke, C ke, D jawapan dia. Sekali sikit, tolong buka. B. D ke B? E. Okey, dia merancang strategi untuk mengeluarkan produk. Ini satu P je. Strategi, mungkin tepat. Menjual produk. Menetapkan kualiti produk dan perkhidmatan. Menetapkan harga produk dan perkhidmatan. Jadi pemasaran ni lebih tepat letakkan harga ni lah. Dia meletakkan harga produk yang sesuai untuk jualan lah. Untuk mendapatkan keuntungan. Jadi jawapannya adalah D, dadu. Jawapannya adalah D, dadu. Tiga puluh empat. 34. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan aktiviti sebuah bahagian fungsian. Maklumat berikut berkaitan dengan aktiviti sebuah bahagian fungsian. Dia okey, dia bagi ni maklumat apa yang dibuat oleh bahagian fungsian ni. Okey, agak ni bahagian fungsian apa yang buat ni? Dia menghantar dan menerima mesej. Lepas tu dia menyediakan dokumen. Bahagian apa yang buat dia kerja ni? Agak-agak bahagian apa yang kerja ni? Ya? Suruh jawab. Bahagian mana punya kerja ni? Yang mana? Okey, bahagian ni dia tak lengkap sebenarnya, dia punya maklumat sebenarnya. Jadi kalau bahagian fungsian, kalau jawapan ni adalah bahagian fungsian pentadbiran. Pentadbiran ni dia mengawal lah aktiviti-aktiviti dalaman organisasi lah. Contohnya dia menyimpan dokumen-dokumen, lepas tu dia menjalankan mesyuarat kan. Itulah. Jadi dia menghantar dan menerima mesej ni, dia tak lengkap ni dia punya bahan rangsangan dia, maklumat dia. Mesej apa kan? Jadi dia betul lah, mungkin dia menghantar dan menerima lah kan daripada orang luar, dia tersimpan, betul dia bagi tahulah kepada semua orang kan. Betul ini pula dia sediakan dokumen ni pun ya penting. Jadi jawapannya adalah bahagian fungsian pentadbiran. Okey, Rajah 2. Berkaitan dengan syarikat Hanif Sendirian Berhad. Pakaian batik. Encik Yusof. Okey, apakah bahagian fungsian yang melaksanakan ni? Apakah bahagian fungsian ni? Apa fungsian ni? Fungsian apa agak? Kalau batik ni Encik Yusof yang buat kan, yang tolong handle kan bahagian fungsian pakaian batik ni. Jadi mungkin berkaitan dengan
soalan dia agak mengelirukan. Jadi pakaian batik ni dia nak kena pasarkan lah. Jadi Cik Yusof ni dia akan membuat plan lah, strategi untuk pemasaran untuk pakaian batik. Jadi 35 lah pemasaran ni. Jadi Cik Yusof ni terlibat dalam bahagian fungsian pemasaran. Dia nak memasarkan ni lah, pakaian batik ni lah untuk kepada pengguna luar lah. Okey, jadi itu jawapan 35. Soalan nombor 36. Puan Zaitun bercadang untuk membuka sebuah kedai butik di sebuah kompleks membeli belah. Antara yang berikut, yang manakah bahagian fungsian yang mungkin terdapat di kedai tersebut? Jadi dia nak kedai butik ya, kedai butik. Okey. Okey. Yang manakah bahagian fungsian yang perlu ada untuk sebuah kedai butik? Kamu rasa? Yang mana sesuai yang fungsian yang perlu diadakan, diwujudkan dalam kedai butik ni? Fungsian jualan kena tak? Jualan kena kan? Jualan mesti lah kena sebab nak jualan kan? Nak memasarkan jualan mesti kena. Okey, lepas tu kalau penyelidikan dan pembangunan ni perlu tak? Dia mungkin perlu tapi dia tak penting sangat lah. Sekarang ni dia nak dua jawapan yang paling penting lah sebenarnya. Okey, jalan kat sini, butik ni mestilah, pengeluaran mestilah diperlukan kan? Diperlukan sangat lah. Yang paling penting lah sebab sekarang ni semua jawapan ni adalah betul sebenarnya. Ya. Tapi dia nak dua jawapan saja. Jadi kamu kena pilih dua paling tepat. Jadi jawapan paling tepat adalah jualan perlulah sebab dia nak mendapatkan keuntungan kan. Dia mestilah kena jualan. Jualan mesti ada. Kalau R&D ni kena ada juga tapi dia boleh di-holdkan dulu. Dia boleh ditangguhkan dulu ya sebab ada lagi yang lebih penting. Jadi yang penting yang kedua adalah pengeluaran lah. Pengeluaran penting lah. Jadi tempat nak mencetak batik tu mesti ada kan. Jadi pengeluaran pun penting lah. Pembelian pun perlu ada. Sebab dah beli bahan mentah kan. Jadi dia taklah sepenting jualan dan pengeluaran. Jadi fungsian yang perlu ada lah. Paling tepat jadi jualan dan pengeluaran. 1 dan 3 tak ada pula jawapan dia. RM36. Pengeluaran. Pembelian lah ya. Jadi buat cikgu ni balik. Jadi jawapannya adalah 1 dan 4 pembelian. Pembelian bahan mentah lah untuk kamu menghasilkan pengeluaran. Jadi jawapan ni adalah 1 dan 4. Semua fungsian ni diperlukan. Tapi dia nak dua jawapan saja kan. Jadi pilihlah mana yang terbaik sekali. Tapi kalau kat sini yang terbaik adalah jualan dan pembelian lah yang paling perlu lah. Pengeluaran ni mungkin boleh dimasukkan di bawah fungsian pembelian ni nanti. Mungkin dia tak keluarkan skala yang besar jadi mungkin dia ikut tempahan kan. Jadi pembelian lah, pembelian bahan mentah jualan dan pembelian lah. Jadi 1 dan 4 jawapan dia. 36, 1 dan 4. Okey, soalan 37. Okey. Antara berikut yang manakah elemen dalam fungsian pengurusan? Pengurusan tak ada fungsian ya. Jadi kita abaikan dulu soalan ni. Dia tak lengkap ni. Fungsian pengurusan tak ada Kalau pengurusan semua manusia adalah. Jadi kita tinggalkan dulu soalan ni. Tak lengkap untuk soalan ni. 38. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan bahagian teknologi maklumat ICT Kena adalah bahagian fungsian ni ada Jadi apakah bahagian
reka bentuk membantu komputer, CAD. Pembuatan komputer berbantu komputer, ya, CAM. Pembuatan berbantu komputer bersepadu, CAM. Apakah bahagian fungsian tersebut? Okey, apa kakak? Bahagian fungsian apa ni? Dia membuat reka bentuk. Kan, betul dia buat pula yang baru kan. Membuat apa kakak? Fungsian mana yang perlukan ni? Ini mungkin sebuah perniagaan ICT. Jadi ini adalah bahagian teknologi maklumat. Jadi kat sini dia mereka bentuk semua kan, pembuatan bantu dia reka bentuk, betul dia buat pula pembuatan ni. Jadi clue dekat sini adalah pembuatan pembuatan. Jadi dia pembuatan. Dia yang hasilkan pembuatan dia ni lah. Jadi bila ada perkataan pembuatan ni, kamu dah tahu jawapan dia adalah fungsian pengeluaran lah. Fungsian pengeluaran lah yang membuat suatu bahan produk. Jadi jawapan ni adalah D, dadu, bahagian pengeluaran. Pengeluaran ni yang membuat benda ni. Sebab ni ada clue dia, pembuatan ni. Pembuatan. Okey, soalan yang ke-39. Maklumat bukan berkaitan dengan peringkat kitaran hayat produk. Produk M, hayat dia. Okey. Kos unit produk semakin berkurang, jualan produk semakin meningkat, persaingan mula meningkat. Ni apa ni? Bila kamu keluarkan banyak produk, pengeluaran kamu meningkat, jadi kamu boleh menjimatkan kos kamu lah. Unit kan. Jadi persaingan, bila kamu dah lama berniaga, kamu pun ramai pesaing. Jadi ni boleh dipanggil untuk peringkat kitaran hayat. Kitaran hayat produk. Ini adalah fasa pertumbuhan. Fasa pertumbuhan. Tapi ini juga rasa tak ada dalam silibus. Ni mungkin soalan kebat sangat ni. Soalan ni tak ada dalam silibus ni. Tapi kita ni lah jawab je lah. Aku kot ada keluar mana tahu kan. Tapi soalan ni memang tak ada dalam ni. Kitaran hayat produk ni. Jadi kalau macam ni, kalau berlaku macam ni kan, kalau maklumat macam ni, kos unit tu kamu dah dapat kurang kan, sebab kamu dah hasilkan banyak produk. Sebab jualan produk dah meningkat kan, jadi persaingan pun mulai meningkat. Dia ada perkataan mulai ni. Mulai lah, jadi dia adalah fasa pertumbuhan lah. Pertumbuhan suatu produk lah. Okey, yang terakhir. Atau berikut manakah bahagian fungsian yang wujud dalam sebuah sekolah menengah? Mana? Kamu sekolah kan, kita sekolah. Mana fungsian yang wujud dalam sekolah ni? Pengeluaran ada tak pengeluaran? Tak ada kan? Tak ada pengeluaran. Pengagihan pun tak ada. Pembelian lah. Pembelian mungkin ada sebab dia nak beli bahan-bahan mentah kan. Beli buku semua kan. Dia ada bahagian pembelian lah. Pentadbiran semestinya ada lah. Kan? Jadi, fungsian yang biasa terlibat di sekolah ni adalah pembelian dan pentadbiran. Yang dua ni tak terlibat pun dia rasa. Dia nak keluarkan apa kan? Lepas tu dia nak agihkan apa pula. Jadi, dia yang tepat adalah pembelian dan pentadbiran. Jadi, soalan 40 jawapan dia adalah dadu. T, dadu. Dadu.